Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, panjang usia kita, diberikan kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama di alam maya bersama Ustaz Roy Hisham Abidin. Kaifalukum abang-abang, kakak-kakak tingkatan 5 kita yang sudi bersama-sama dalam pelajaran pada hari ini. Dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga kerana kesempatan yang diberikan daripada Allah kepada kita semua, dapat kita meneruskan perjuangan untuk abang-abang, kakak-kakak tingkatan 5 dalam menghadapi peperiksaan. Dan juga sebenarnya bukan sekadar untuk periksa, tapi ia lebih kepada amalan dalam kehidupan seharian kita. Okey, apa abang semua sihat belakang, insya-Allah. Doakan segalanya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, sebab panjang sikit tajuk kita hari ini. Jadi kalau agak makan masa sikit lagi ikut, dia panjang cerita dah. Tajuk yang istimewa pada hari ini, pelajaran 12, tajuk yang disukai ramai. Abang agak pun suka, Ustaz pun suka, tiba-tiba kan. Tajuk perkahwinan. Perasan tak ni baju ni. Okey, baju ni memberikan makna yang cukup besar pada Ustaz, kerana inilah baju kahwin Ustaz dulu. Nak cerita bagi. Jadi tajuk hari ni perkahwinan. Ustaz pakailah baju perkahwinan Ustaz dulu ni kan. Saja nak bagi meriah sikit. Okey, jadi pelajaran pada kali ini, pelajaran 12, perkahwinan. Kita pergi dulu dengan bab 1 ataupun unit 1 dulu, iaitu di bawah tajuk juga perkahwinan. Okey, dah ready? Dah sedia? Dengan semangat yang jitu? Jom kita mulakan yang pertama, iaitulah seperti biasa, duduk kita dalam keadaan tertib dan tenang, dalam keadaan yang paling sempoi, paling seronok, paling selesa untuk kita memperolehi ilmu. Dan kita mulakanlah pelajaran kita pada hari ini dengan baca Quran, Al-Fatihah, dan juga selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, teruskan dengan doa penerang hati. Moga-moga Allah mempermudahkan urusan pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, seterusnya pastikan peralatan yang sesuai untuk pelajaran kita pada hari ini siap berada bersama dengan pelajar, buku teks, buku nota, pen, pensel, kertas, dan juga mungkin latihan untuk kita teruskan dengan pengukuhan dalam tajuk ini, insya-Allah. Dan kita teruskan dengan ikhlaskan hati belajar. Fokus untuk pelajaran pada hari ini. Saya memang fokus lah ni. Tajuk yang minat kan, mestilah fokus. Bidang fiqh, buku teks, muka surat 99 hingga 114. Panjang kita cerita hari ni. Sebab tajuk perkahwinan adalah tajuk yang antara yang terpanjang dalam silibus KSSM tingkatan 5 untuk pendidikan Islam ini. Jadi dia ada 2 unit. Jadi kita mulakan dulu dengan unit pertama untuk bidang ataupun untuk tajuk perkahwinan. Okey, unit 1 perkahwinan. Okey, kita mula. Dah ready dah semua? Dah semangat makin bertambah? Maksud perkahwinan dulu. Okey, maksud perkahwinan kita mulakan, iaitu apa yang dikatakan dengan perkahwinan, akad. Perkahwinan ni ialah akad. Akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan menurut hukum syarak. Akad ni apa?
akad ni lafaz. Lafaz, perkataan, ucapan yang menghalalkan asalnya haram dengan lafaz ini, dengan perkataan ucapan ini, maka perbuatan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan menjadi halal menurut hukum syarak. Ini dinamakan sebagai perkahwinan, ataupun kita pun nak kata apa, pernikahan lah. Nikah kan, nikah kahwin, menteri nikah kahwin kalau cerita Piramli kan. Okey, jadi ini adalah maksud perkahwinan, ataupun kita dengar, kita kenal sebagai pernikahan. Okey, kemudian kita terus kepada dalil. Dalil pensyariatan perkahwinan ini. Kita tengok pada yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum ila akhir al-ayah. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud dan kahwinkanlah orang bujang dalam kalangan kamu dan orang-orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Itu yang pertama. Kemudian kita tengok pada yang kedua, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu a'azzu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa'alaihi bis-sawmi fa innahu lahu wija." Riwayat Abu Dawud. Yang bermaksud, wahai pemuda, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Wahai pemuda, sesiapa yang berkemampuan dalam kalangan kamu menyediakan belanja kahwin, maka hendaklah berkahwin, kerana berkahwin itu mampu ataupun dapat menutup pandangan, yakni melihat daripada melihat maksiat, dan memelihara kemaluan, yakni daripada melakukan zina. Sesiapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa. Sesungguhnya puasa itu dapat mengurangkan hawa nafsu. Ini nak cerita bahawa Nabi memerintahkan kepada orang yang mampu untuk menyediakan belanja kahwin, maka hendaklah berkahwin. Sebab apa? Mampu untuk menutup pandangan dan memelihara kemaluan. Dan Nabi pesan, siapa yang tak mampu untuk berkahwin, maka dia hendaklah berpuasa. Sebab apa puasa? Sebab puasa itu dapat mengurangkan hawa nafsu. Okey. Kemudian seterusnya kita tengok pada hukum berkahwin. Apakah hukum berkahwin? Iaitulah ada 5 hukum. Dia tak pada satu hukum saja. Okey, dia bergantung kepada keadaan, situasi dan suasana. Okey, jadi hukum berkahwin iaitu kita tengok yang pertama, harus. Hukum seseorang itu berkahwin dikategorikan sebagai harus apabila tiada desakan atau halangan untuk berkahwin. Maknanya dia mampu segala-galanya dari sudut lahiriah, batiniah, dia mampu, dan dia tak ada masalah nak kahwin tak apa, tak kahwin tak apa. Jadi dia harus kahwin. Bukan sampai wajib lagi, tak sampai wajib, harus. Faham tak ni harus? Maknanya nak kahwin, okey, silakan. Tak kahwin pun tak apa. Tak ada desakan nak halang atau halangan untuk berkahwin. Okey, yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang sunat berkahwin. Okey, yang mana dia mempunyai keinginan untuk berkahwin dan mampu menyediakan nafkah zahir dan batin. Maknanya harus tadi ni dia tak berapa nak ingin sangat kahwin, tapi dia ada semua. Dia ada boleh lah nak sediakan tu, tapi dia tak ada keinginan. Tapi sunat, dia ada keinginan dah untuk berkahwin. Dia ada calon dia. Itu antaranya lah tu. Dia ada calon, dia mampu menyediakan nafkah zahir dan batin untuk pasangan dia. Jadi dia termasuk dalam kategori sunat. Okey. Kemudian yang ketiga, orang yang wajib pula. Wajib ni macam mana? Bimbang akan terjerumus ke dalam kemaksiatan sekiranya tidak berkahwin dan mampu untuk memberikan nafkah zahir dan batin. Maknanya dia sampai ke tahap wajib
Wajib ni maknanya dia kena. Dia kena kahwin. Sebab kalau tak kahwin, takut dia akan terjerumus ke dalam maksiat. Dan dia ada segala-galanya. Dia mampu di sudut nafkah zahir dan batin. Jadi dia sampai ke tahap wajib. Kena cepat-cepat lah orang kata. Cepat-cepat lah. Faham tak? Cantik. Okey. Jadi yang keempat, makruh pula. Dia main harus relax sikit. Sunat, dia main atas sikit, out sikit. Wajib ni memang kena buat lah. Kemudian makruh ni main turun balik. Nak cerita dia punya tu, graf dia tu lah. Makruh ni macam mana? Mempunyai keinginan untuk berkahwin. Dia mau nak kahwin dan dia rasa nak kahwin, tapi tak mampu menyediakan nafkah untuk pasangan dia. Tak mampu untuk menyediakan nafkah untuk pasangan. Seperti menghidap mati pucuk. Mati pucuk ni apa dia? Orang lelaki punya masalah. Ustaz nak cerita dekat tu je lah. Kan cerita lebih-lebih. Carilah sendiri. Mati pucuk ni macam mana? Masalah lelaki lah. Atau berpenyakit. Penyakit yang boleh memudaratkan diri, memudaratkan pasangan. Okey. Dia ada keinginan dia nak kahwin, tapi kesihatan dia tak mengizinkan kan. Mungkin juga nafkah rumah tangga pun tak dapat nak berikan. Okey. Jadi itu jatuh kepada hukum makruh. Okey. Dia boleh tak kahwin? Dia boleh kahwin, tapi dia bergantung kepada pasangan dia. Tengok keadaan. Okey, boleh nak? Makruh. Dan last sekali, haram tu. Haram kahwin. Tadi ni wajib kahwin, kena kahwin. Yang ni haram. Haram ni jangan bagi kahwin. Maksud ayat tu macam tu lah. Jika perkahwinan yang akan diadakan tu dia bertujuan untuk menzalimi atau memudaratkan pasangannya. Maknanya kita nampak ada dah dua pasangan, nak ada satu pasangan, lelaki dan perempuan yang bakal berkahwin. Akan tetapi kita nampak yang lelaki ni dia lain macam sikit. Yang lelaki ni panas baran dia, tak boleh nak kawal. Kemudian dia kira dia menganggotai kumpulan yang pelik-pelik sikit. Contoh. Nah, kalau dia kahwin, pasangan dia tu akan mudarat disebabkan dia. Jadi perkahwinan tu ataupun hukum kahwin tu haram. Tak boleh nak bagi kahwin. Sebab takut menzalimi, mudaratkan pasangannya. Okey. Abang kakak belah mana? Aje tanya pula, abang kakak belah mana? Wajib? Jangan wajib lagi, ngaji dulu. Okey, relax dulu kan. Okey, belajar dulu insya-Allah. Kita fokus kepada apa yang perlu untuk kita capai. Barulah kita berada di dalam suasana ataupun keadaan yang inilah hukum kahwin ni kan, insya-Allah. Okey, ini hukum berkahwin. Okey, kita dah tahu tentang harus, sunat, wajib, makruh dan haram. Sekarang kita pergi kepada hikmah perkahwinan. Bila berkahwin ini, apakah kebaikan yang akan diperolehi? Antaranya yang pertama, memenuhi tuntutan batin yang merupakan fitrah manusia. Sememangnya manusia ada fitrah memerlukan pada pasangan, kasih sayang, perasaan saling mencintai, mengambil berat dan sebagainya. Jadi itu adalah fitrah manusia. Dan apabila berkahwin ini dapat disalurkan rasa cinta, rasa sayang itu dengan panduan dan hukum syariat yang betul, yang benar lah. Jadi itu hikmah yang pertama. Yang kedua, memelihara diri daripada keruntuhan akhlak dan pelbagai gejala sosial yang boleh mencemarkan maruah. Sememangnya perkahwinan ini adalah bertujuan memelihara diri daripada masalah-masalah sosial, seks bebas, pergaulan sosial yang tidak terbatas. Jadi ini boleh mencemarkan maruah. Jadi kahwin boleh menjaga diri kita, insya-Allah. Yang ketiga, memelihara keturunan yang baik untuk generasi akan datang. Kerana apa? Kerana perkahwinan ini menghalalkan persetubuhan lelaki dan perempuan. Jadi jika tak berkahwin, tak menikah, maka akan berlakulah persetubuhan yang diharamkan, dan kemungkinan akan melahirkan zuriat daripada perlakuan yang haram itu. Maka keturunan yang dilahirkan daripada perkara yang haram adalah keturunan yang kurang baik, kurang elok. Jadi generasi akan datang akan
akan rosak lah, akan tercemar dan sebagainya. Okay, jadi hikmah perkahwinan yang ketiga. Yang keempat, mewujudkan ketenangan jiwa melalui hubungan cinta yang halal. Nak tenang jiwa kan, ada isteri, ada suami, saling memberi kasih sayang kan. Jadi dia akan mendatangkan ketenangan jiwa kita. Ada masalah, kita bagi tahu dekat suami kita. Ada masalah, kita luahkan pada isteri kita kan. Jadi saling melengkapi antara suami dan isteri. Jadi jiwa akan tenang, insya-Allah. Yang seterusnya 5, menghindari perbuatan seks secara bebas yang boleh membawa jangkitan penyakit. Yang tadi Ustaz contoh tadi. Kalau berkahwin ni dia ada penjagaan. Ada penjagaan. Kalau seks bebas ni maksudnya apa? Bertukar-tukar pasangan. Yang mana kita tak tahu pasangan ini bersih ke tak bersih ke kan. Bila melakukan seks secara bebas ini, maka kebarangkalian untuk dijangkiti penyakit itu adalah lebih besar. Okey, jadi hindarilah perbuatan seks secara bebas ini, kerana bukan sekadar ia membawa penyakit, bahkan ia adalah diharamkan di isi agama kita, dan juga dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan terakhir, hikmah perkahwinan menjalinkan hubungan persaudaraan antara kedua-dua belah keluarga suami dan isteri. Bukan sekadar kahwin ni antara lelaki dengan perempuan, akan tetapi perkahwinan ini adalah jalinan hubungan persaudaraan antara kedua-dua belah keluarga. Jadi kalau suami berkahwin dengan isteri, bukan berkahwin dengan isteri saja, tapi dia berkahwin dengan mak ayah isteri, adik-beradik isteri semua. Macam itulah sebaliknya. Okey, ini adalah hikmah perkahwinan. Jadi kita akan teruskan dengan seterusnya, iaitu keluarga wanita yang haram dikahwini. Okey, keluarga wanita ni ada dua jenis kategori, yang mana haram dikahwini. Okey, Ustaz masuk terakhir selama-lamanya dan sementara. Jadi haram yang selama-lamanya ni bagaimana? Haram sementara ni bagaimana? Maknanya selama-lamanya ni sampai bila-bila. Bila dah kahwin, maka disebabkan perkahwinan itu dia jadi haram sampai bila-bila. Okey. Kemudian sementara ni dia ada syarat dia. Baru boleh berkahwin balik dengan wanita tersebut. Jadi kita pergi dulu dengan haram selama-lamanya. Yang pertama, di sudut keturunan, iaitu ini antara golongan yang tidak boleh dikahwini selama-lamanya. Itu yang pertama, ibu, mak. Mak kita tak boleh kahwin. Tak boleh kahwin dengan mak kita, tak boleh kahwin dengan nenek kita sendiri, tak boleh kahwin dengan anak perempuan kita sendiri, tak boleh kahwin dengan cucu perempuan kita, tak boleh kahwin dengan adik-beradik perempuan, adik-adik kita ke, kakak kita ke, yang mana seibu sebapak, atau sebapak atau seibu. Sebapak atau seibu ni maknanya adik tiri lah, ataupun kakak tiri. Okey, anak perempuan daripada adik-beradik lelaki. Dia kena baca salah satu. Faham kan, baru boleh faham. Anak perempuan daripada adik-beradik lelaki. Anak perempuan adik-beradik lelaki kita. Jadi orang panggil apa? Anak saudara lah. Anak saudara. Atau adik-beradik perempuan, sama ada seibu sebapak atau seibu. Jadi adik-beradik perempuan sama ada adik kita lah, adik-beradik kita. Maknanya anak dia tu, anak saudara lah. Anak saudara tak boleh kahwin, kerana dia mahram. Okey. Kemudian mak saudara, ibu saudara, mak saudara lah ni. Mak saudara pun tak boleh. Tadi anak saudara tak boleh. Ibu saudara pun tak boleh. Okey. Kemudian nenek saudara pun tak boleh. Tok cik kita, tok su kan, tak boleh kita nak kahwin. Kemudian kita tengok pada itu yang tadi, keturunan. Yang kedua, dari sudut disebabkan penyusuan. Tak boleh kahwin dengan golongan ini disebabkan penyusuan. Itu pertama, ibu susuan. Kita menyusu dengan ibu susuan itu, dan kita sampai syarat kita jadi anak susuan. Jadi kita nak kahwin dengan ibu susuan tu tak boleh. Kemudian ibu bagi ibu susuan dan ke atas. Mak bagi mak yang kita menyusu tu, yang kita menyusu mak itu, macam mana contoh? Nenek lah. Nenek kepada ibu susuan kita, bukan mak kepada ibu susuan kita. Nenek kita kata nenek lah kat dia. Macam tu ayat dia. Okey, ibu bagi suami. Ibu bagi suami ibu susuan. Tadi ni belah ibu susuan tu, ni suami pula, mak dia tu. Anak ibu susuan, adik-beradik susuan kita.
Adik-beradik ibu susuan. Faham tak? Adik-beradik ibu susuan ni maknanya anak kepada ibu susuan tu, anak kandung. Kita ni hanya pergi menyusu ibu susuan kita. Anak-anak pada ibu susuan tu tak boleh kahwin. Allahumma salli ala Muhammad. Adik-beradik susuan kita juga tak boleh. Anak saudara pada adik-beradik susuan tak boleh. Adik-beradik ibu susuan, adik-beradik bagi suami ibu susuan pun tak boleh. Tadi anak-anak ibu susuan, ni adik-beradik ibu susuan pun tak boleh juga. Adik-beradik bagi suami ibu susuan juga tak boleh, haram kahwin. Okey. Kemudian persemendaan. Persemendaan ni apa? Hubungan yang ada disebabkan perkahwinan. Ibu tiri sebab mungkin kita kahwin. Jadi bila kita kahwin, kita nak berkahwin pula dengan golongan ini, tak boleh. Yang pertama ibu tiri dan ke atas. Ayah kita kahwin lain, kita panggil dia ibu tiri, dan kita pula nak kahwin dekat dia dengan ibu tiri tu, tak boleh. Disebabkan persemendaan, disebabkan perkahwinan. Ibu menantu. Ibu menantu sama ada melalui nasab atau susuan. Menantu kita ni pok. Contohlah kita pok, anak kita kahwin dengan perempuan tu dipanggil menantu. Mak kepada menantu tu tak boleh kita kahwin. Macam tu, nak kena buat hierarki kan. Okey. Anak tiri daripada ibunya setelah disetubuhi. Anak tiri daripada ibunya, ibu kita kahwin dengan mak dia, okey. Setelah kita setubuhi mak dia tu, maka anak dia tu jadi haram untuk kita kahwin selama-lamanya. Okey, Ustaz guna perkataan kita lah bagi senang faham. Okey, seterusnya yang keempat, menantu perempuan dan ke bawah. Menantu perempuan, menantu kita ayah, anak kita kahwin dengan perempuan, dia dipanggil menantu perempuan dan ke bawah. Macam itulah adik-beradik dan sebagainya. Okey, faham lah? Boleh, cantik. Kita teruskan dengan seterusnya, haram sementara. Tadi ni haram selama-lamanya. Sampai bila-bila tak boleh kahwin dengan golongan tadi ni. Sekarang kita pergi kepada golongan yang haram sementara. Waktu ni kita tak boleh kahwin lagi, tapi ada sebab seterusnya yang membolehkan kita berkahwin dengan golongan ini, wanita ini. Okey. Yang pertama, mengahwini perempuan yang ada hubungan nasab dengan isteri dalam satu masa. Maknanya adik-beradik perempuan kita, adik-beradik perempuan kita. Maknanya kita berkahwin dengan perempuan kita ni, perempuan kita ni isteri lah. Adik-adik dia, kakak dia, perempuan, kita tak boleh nak memadukan isteri kita dengan adik-beradik dia. Contoh. Faham tak? Boleh tak? Okey, adik-beradik isteri kita lah. Ayat dia. Okey, perempuan yang masih isteri orang. Macam mana contoh? Kita pergi berkenan kat isteri orang kan, nak suruh dia kahwin dengan kita, tak boleh. Dia kena cerai dulu dengan suami dia. Bukan nak suruh, bukan nak tunjuk jalan, bukan nak cerita keadaan. Kita pergi berkenan dengan isteri orang, kita nak kahwin dengan dia, tak boleh. Jangan cari pasal. Macam mana nak bagi boleh? Allah tanya pula, macam mana nak bagi boleh? Perempuan tu, wanita tu kena cerai dulu dengan suami dia, dan ada syarat-syarat yang seterusnya tu. Kena suci, habis tempoh iddah kan, baru kita boleh berkahwin dengan isteri bekas isteri orang tu. Macam tu cerita dia. Okey, yang ketiga, perempuan musyrik sehingga dia masuk Islam. Maknanya orang bukan Islam lah. Orang bukan Islam, orang musyrik ni orang yang mensyirikkan Allah, orang bukan Islam, orang yang bukan beriman. Dia selagi mana dia bukan Islam, kita tak boleh kahwin dengan dia. Bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, baru kita boleh kahwin dengan dia. Jangan kita kahwin dulu dengan dia baru suruh dia mengucap. Tak boleh. Dia mengucap dulu, dia solat kan, dia puasa dan sebagainya, dia buat rukun Islam tu, barulah kita boleh berkahwin dengan dia. Kenal dengan Mat Saleh contoh kan, kenal dengan orang-orang yang bukan agama Islam kan, tapi dia bukan Islam lagi, tak boleh. Ajak dia masuk Islam, baru kita boleh kahwin dengan dia. Okey, yang keempat, isteri yang telah ditalak 3. Isteri yang telah ditalak 3, talak bain dinamakan sebagai talak bain. Talak 3 ni
apa nama ni, kita tak boleh kahwin lagi dengan dia sebelum dia berkahwin kemudian bercerai dan habis tempoh iddah dengan suami baru. Maknanya isteri kita ada isteri. Okey, kita ada isteri. Si A ni lah, si A, kalau kita sebut kita macam kita doa pula kan. Si A ni kahwin dengan isteri dia. Okey. Si A ni dia menceraikan isteri dia dengan talak 3. Kemudian cerailah dia apa. Kemudian si A ni dia nak kahwin balik dengan isteri dia. Boleh ke tak? Tak boleh. Melainkan isteri dia ni kahwin dulu dengan orang lain. Kahwin dengan orang lain, kemudian bercerai pula dengan orang lain tu. Habis tempoh iddah dengan suami orang lain yang tadi ni, suami baru tadi tu, baru boleh berkahwin balik. Ataupun dalam orang kata istilahnya biasa dengar Cina buta. Biasa dengar Cina buta. Allah, saya apa dengan Cina lah, tak ada kena-mengena pun. Tapi itu istilah yang diguna pakai. Tak tahulah, kot ustaz seorang je yang dengar gitu kan. Nak cerita bahawa inilah syarat dia, haram sementara. Lepas pada tu boleh dah nak kahwin. Boleh faham tak kat tu? Ada soalan tanya di bawah insya-Allah. Okey, terusnya rukun nikah. Panjang cerita ni. Rukun nikah ada 5. Okey, ingat betul-betul rukun nikah ni. Selalu kalau apa nama nak akad nikah nanti ni, Tok Kadi akan tanya ni, sebutkan rukun nikah. Kita pun solat 5 waktu sehari semalam. Yakin tu? Puasa di bulan Ramadan tanpa tinggal. Kan? Membayar zakat di masjid. Oh, semangat. Kan? Bukan yang tu. Ni rukun nikah ni, yang ni. Yang pertama bakal suami. Nah, bukan suami lagi, bakal suami. Tak akan nikah lagi nak jadi suami macam mana? Bakal suami. Yang kedua bakal isteri. Bakal suami, bakal isteri. Yang ketiga wali. Siapa dia wali ni? Bukan wali band tu. Saya kira panggil wali band pula kan. Bukan. Ni wali siapa dia? Saya kita cerita. Yang keempat 2 orang saksi. Dan yang kelima lafaz akad nikah, yakni sirah. Sirah itu ijab dan qabul. Dapat? Cantik. Okey, kita teruskan dengan yang pertama dulu. Syarat rukun nikah. Itu pergi satu-satu. Tadi rukun nikah. Kita pergi pula syarat rukun nikah. Yang pertama bakal suami kena ada. Okey, maksud dia lelaki yang dikahwini oleh seseorang perempuan. Memanglah. Kan? Itu nama suami. Bukan suami ni seorang perempuan yang dikahwini oleh seorang lelaki. Kan? Seorang lelaki yang dikahwini oleh seorang perempuan. Dia tukar macam tu lah, lebih kurang kan. Lelaki lah, lagi suami ni lelaki, bukan suami ni perempuan. Suami lelaki. Okey, kita tengok pada syarat bakal suami ada 5. Itu yang pertama Islam. Islam. Suami ni dia kena Islam. Yang kedua, lelaki yang telah dikenal pasti. Maknanya dia tahu yang isteri ni nak kahwin, bakal isteri ni nak kahwin dengan siapa. Jangan dia nak kata bila Tok Kadi tanya, mana suami kamu? Saya pun tak tahu lah. Tengoklah kot dalam ni ada siapa-siapa, bolehlah kita bagi jadi suami saya. Tak boleh. Dia kena tahu lah siapa yang bakal jadi suami tu. Okey. Okey. Seterusnya, bukan mahram kepada bakal isteri seperti mahram nasab. Tadi yang kita contoh tadi, mahram selama-lamanya tu kan. Nasab, penyusuan ataupun semendaan. Nah, bukan mahram lah. Maknanya kalau mahram tak boleh. Nah. Jadi kalau mahram tak boleh. Ni bukan mahram ni boleh lah. Nah. Okey. Jadi itu sebab je kena pasti. Kalau tak kena pasti, duk pilih ikut suka, kena lelaki orang. Tak apalah kalau lelaki orang tu boleh jenis kahwin, boleh kahwin, tak apa. Lelaki orang adik-beradik kita pula. Jam. Contoh nak cerita sebab tu. Kena pasti. Lepas tu bukan mahram. Dan yang keempat, tidak berada dalam keadaan ihram haji atau umrah. Tak boleh nah. Kalau duk ihram haji, umrah, nak pergi menikah, tak boleh. Kemudian yang kelima, tidak mempunyai 4 orang isteri pada satu masa. Kerana syariat membenarkan seorang suami untuk berkahwin 4 saja. Rubak ni pun 4. Salah satu rubak 4. 5 tak boleh lah. Kalau dia nak kahwin 5, dia kena cerai seorang. Macam tu lah. Jadi sebab tu kita kena pasti. Tengok kenal kat lelaki orang tu dah ada 4 isteri dah. Nak kahwin tak boleh.
Jadi ini syarat bakal suami. Kemudian kita tengok pada bakal isteri pula. Syarat bakal isteri, perempuan yang dikahwini oleh seorang lelaki. Ni maksud isteri itulah, perempuan. Okey. Kemudian syarat bakal isteri ada 5 juga. Itu yang pertama sebenarnya Islam, yang kedua yang dikenal pasti juga. Okey. Yang ketiga bukan mahram seperti tadi. Okey. Yang ketiga, yang keempat tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. Dan yang kelima bukan isteri orang. Lelaki ni kena tahu, kena pasti perempuan yang nak kahwin tu yakin bahawa dia bukan isteri orang, ataupun dalam iddah talak raja'i. Talak yang macam kita sebut tadi ni, dalam iddah talak raja'i, talak yang boleh dirujuk, sama ada talak pertama ataupun talak yang kedua, ataupun talak yang kedua terus disebut talak kedua. Okey, jangan talak 3. Talak raja'i ni talak yang boleh dirujuk balik, tapi kena pasti dia dalam iddah lagi ke tak, dalam tempoh ataupun belum suci. Ayat dia tu belum suci. Kalau dalam tempoh iddah tak boleh. Isteri orang tak boleh. Faham ni? Macam tu contoh dia. Jadi ini syarat bakal isteri. Kemudian wali. Ni kita nak cerita wali ni. Macam Ustaz kata tadi, bukan wali band kan. Ingat mati, ingat sakit, tiba-tiba wali. Maksud wali adalah orang yang mempunyai kelayakan untuk menikahkan pengantin perempuan. Orang yang layak. Wali ni orang layak untuk menikahkan. Aku nikahkan di kau. Itu maksud dah. Contoh dah lebih kurang perkataan dah. Pengantin perempuan. Lelaki nak kahwin dengan perempuan, kena ada wali. Macam orang kata apa, perantara lah. Perantara antara lelaki dengan perempuan. Seseorang ni duduk di tengah-tengah, nak kahwin dengan anak guan. Lebih kurang macam tu ayat dia. Tapi dia ada syarat dia. Okey, wali ni. Okey, syarat wali. Kita terus masuk ke syarat wali, iaitu ni Ustaz buka terus 5. Dia ada 10 umur. 5. Yang pertama Islam. Wali ni dia kena Islam semestinya. Orang bukan Islam boleh tak jadi wali? Tak boleh. Kalau perempuan ni Islam, akan tapi ayah dia ataupun keluarga dia orang yang mempunyai syarat wali ni boleh, akan tapi dia bukan Islam, dia tak masuk Islam, boleh tak jadi wali? Tak boleh. Walaupun dia lelaki, walaupun dia baligh, walaupun dia berakal, walaupun dia adil, akan tetapi syarat pertama Islam dia tak lepas, maka dia tak boleh dah. Faham tak? Cantik. Islam. Yang kedua lelaki. Perempuan boleh tak? Perempuan tak boleh. Perempuan tak boleh jadi wali. Yang ketiga baligh. Kanak-kanak boleh tak jadi wali? Tak boleh. Jangan ada pergi suruh adik pula. Adik yang kecil kan, baby kan, suruh jadi wali. Tak boleh. Yang keempat berakal, mumayyiz, yang boleh membezakan baik dan buruk. Yang waras kan. Yang kelima adil. Adil ni bukannya maksudnya dia apa sama rata tu, bukan. Maknanya di sini adalah tidak melakukan dosa besar, tidak syirik kepada Allah, tidak apa lagi, melakukan zina contoh kan, tidak makan riba. Tu orang yang tidak melakukan dosa besar ni, atau melakukan dosa kecil secara berterusan. Orang yang melakukan dosa kecil secara berterusan ni adalah tergolong dalam golongan orang yang tidak adil dari sudut syarat wali. Maknanya dia buat dosa kecil, apa dia antara dosa kecil ni, mulut ni kira duk maki kan, dosa kecil tu kan. Kemudian orang yang tidak melakukan dosa besar ni, orang yang tak solat tak boleh jadi wali. Orang yang tak pernah solat tak boleh jadi wali. Contoh macam tu kan. Minum arak dan sebagainya tak boleh jadi wali. Melakukan dosa kecil berdosa pun tak boleh jadi wali. Tapi kena ada pengesahan jugalah di situ. Okey, adil. Kemudian kita tengok yang keenam, merdeka. Hamba tak boleh. Tidak dalam keadaan ihram haji dan umrah, tidak dipaksa mewalikan. Nak kahwin ayah, contoh ayah ada lagi kan, nak suruh ayah jadi wali, ayah tak mau, kita duk paksa pula. Paksa ayah ni kalau tak jadi wali si ayah. Contoh ayat dia tak boleh. Syarat wali tak cukup, tak sampai. Okey, yang ke-9, tiada penyakit yang mencacatkan fikiran seperti nyanyuk atau gila. Maknanya wali ni dia tak gila lah, dia tak nyanyuk. Sekali disebut nama lain pula. Aku nikahkan di kau, nama kawan tu Mat kan, Cristiano Ronaldo, contoh dia sebut nama orang lain. Dia tak apa nak waras sangat kan, tak boleh. Yang ke-10, mampu melihara dan menguruskan hartanya. Ni antara syarat wali. Okey.
dapat cukup complete, boleh jadi wali. Okey, seterusnya ni susunan wali, masya-Allah. Abang kakak tengok je dulu. Okey, tengok je dulu, nanti kita pelan-pelan faham. Pelan-pelan faham, insya-Allah, pelan-pelan. Kerana apa? Banyak kita kena satu-satu, step by step, one by one. Okey, yang penting abang kakak kena tahu bahawa wali ni ada dua jenis pembahagian. Yang pertama wali mujbir, dan yang kedua wali bukan mujbir. Yang pertama wali mujbir, yang kedua wali bukan mujbir. Wali mujbir ialah siapa? Bapa dengan datuk sebelah bapa dan ke atas saja. Bapa, ayah kita, dan datuk kita, dan ke atas. Ke atas ni maknanya apa? Moyang laki. Moyang laki. Lepas tu moyang kepada moyang lelaki. Tapi semuanya lelaki. Contoh macam tu. Jadi ini namakan wali mujbir. Dua saja. Okey. Manakala bagi wali bukan mujbir, kita ambil satu-satu lah kot, pelan-pelan. Adik-beradik lelaki seibu sebapa. Adik-beradik lelaki seibu sebapa. Adik-beradik lelaki kita lah. Adik-beradik lelaki sebapa, bapa, mak lain. Okey. Anak saudara lelaki. Ini kalau tak ada ni. Kalau tak ada, baru boleh pilih. Baru boleh pilih di kalangan yang ni. Anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Abang kakak, kenapa kita ada nombor di situ? Kenapa ada nombor? Kerana ini adalah susunan. Susunan ni maknanya apa? Priority. Cakap bahasa Inggeris pula. Priority ni keutamaan. Nombor satu, bapa. Tak ada nombor bapa, turun nombor dua, nombor tiga, nombor empat, seterusnya sampai last sekali. Okey. Nombor 6. Tadi nombor 5 apa? Anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Seibu sebapa ni macam mana? Mak ayah sama. Kalau sebapa saja, mak lain. Faham tak? Kalau disebut sebapa saja, mak lain lah. Mak tiri tu. Macam tu. Anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki sebapa. Okey, Ustaz pergi lebih lanjut. Kalau nak lebih detail, kita bertanyalah kepada ustaz-ustaz kita ni macam mana kriteria dia. Okey. Seterusnya yang ketujuh, anak lelaki. Anak lelaki, cuba bayangkan kepada anak saudara lelaki. Anak saudara lelaki yang nak kahwin tu, anak saudara lelaki dia ada anak lelaki pula. Macam mana? Seibu sebapa, yang bapa dia sama, mak dia pun sama. Kena buat apa, salah silah tu kan. Baru boleh jumpa. Anak lelaki kepada anak saudara lelaki sebapa saja, mak lain. Kemudian bapa saudara sebelah bapa saudara, pak menakan kita, belah bapa kita, seibu sebapa dengan kita. Ataupun seibu sebapa dengan pak kita tu, masya-Allah. Okey. Ustaz kadang-kadang keliru dah sikit ni. Bapa saudara sebelah bapa sebapa. Bapa saudara sebelah bapa sebapa. Okey. Kemudian sepupu lelaki daripada bapa saudara, dia kena baca berhenti picak dulu. Lepas tu sambung pula, baru jumpa sepupu lelaki dapat cantik daripada bapa saudara. Okey, sebelah bapa seibu sebapa. Okey, terus kot sepupu lelaki daripada bapa saudara sebelah bapa sebapa. Dan yang terakhir, yang terakhir ni lah ialah, ada kaitan tak dengan adik-beradik ni? Tak ada. Ini adalah wali hakim. Dia ada pasal apa masuk wali hakim ni? Dia ada pasal. Bukan saja-saja letak wali hakim tu, ada pasal. Okey, jadi ini adalah susunan wali. Wali mujbir, wali bukan mujbir. Dapat takat tu? Boleh. InsyaAllah. Seterusnya. Okey, syarat rukun nikah. Seterusnya, sebab-sebab perpindahan wali nasab. Wali nasab ni yang tadi ni, okey, bapa, datuk, bapa saudara, anak lelaki, bapa saudara, sepupu lelaki, apa semua tu, ada sebab-sebab dia perlu pindah kepada yang terakhir tadi ni. Yang terakhir, yang ke-10 tadi tu. 10 kah? Yang terakhir tu kan. Saya pun tak boleh ingat. Yang dinamakan sebagai wali hakim. Pasal apa? Tak guna bapa. Pasal apa tak guna datuk? Pasal apa tak guna yang seterusnya? Guna wali hakim. Pasal apa? Kita tengok yang pertama, tidak mempercayai wali nasab. Pengantin ni nak kahwin,
kan lelaki dengan perempuan ni, di bahagian adik-beradik belah perempuan ni tak ada satu pun wali-wali ni yang dipercayai. Maknanya buat dosa besar, buat dosa kecil berterusan, tak adil, kemudian masuk penjara dan sebagainya, contoh macam tu. Jadi tak ada siapa boleh percaya, pergi ke wali hakim. Okey, seterusnya, wali nasab berada jauh melebihi 2 marhalah. Berdua marhalah lebih kurang 90 km, 80 km. Ada ulama kata 80 ke atas, 90 ke atas, ada yang kata 100 ke atas kilometer. Jadi 2 marhalah. Duduk jauh, tak boleh nak balik, payah pula nak mai, ada sekatan dan sebagainya, tak boleh nak jumpa enggak dengan wali nasab ni, maka guna wali hakim. Yang ketiga, wali hilang dan tidak dapat dikesan. Tak jumpa wali, dia ni sebatang kara di dunia ni, duk cari ayah, duk cari keluarga, tak ada, dia duduk sorang-sorang atas dunia, dia tak jumpa, maka boleh guna wali hakim, dia nak kahwin nanti. Okey, saudara baru yang ni muallaf, yang tiada wali nasab yang lain. Okey, faham yang tu? Anak tidak sah taraf. Anak tak sah taraf ni maksudnya apa? Anak hasil daripada perlakuan sumbang, perlakuan yang tidak halal antara ayah dan ibunya, maka dia dinamakan sebagai anak tidak sah taraf. Jadi tak boleh nak mengambil bapaknya sebagai wali, dan ke atas tak boleh guna wali, jadi dia kena pakai wali hakim. Wali dalam ihram haji atau umrah. Wali yang disebut tadi ni tiba haji, semua buat haji, umrah tak boleh, dia tak boleh jadi wali, jadi guna wali hakim. Okay, wali enggan mewalikan pernikahan, nak kahwin suami isteri, lelaki dengan perempuan ni nak cari wali, ajak mai jadi wali, boleh tak ni? Depa tak mau, enggan, semuanya tolak. Jadi boleh guna wali hakim. Dan yang ke-8, wali sendiri yang hendak berkahwin. Yang ni special case. Wali sendiri, contoh bapa kan, contohlah satgi dia dah tulis bawah tu, wali sendiri yang hendak berkahwin dengan perempuan tersebut dan tiada wali lain yang setaraf. Contoh, sepupu lelaki akan mengahwini sepupu perempuan, sepupu lelaki, sepupu perempuan nak kahwin. Jadi ayah kepada dua-dua ayah perempuan ni pun tak boleh, sebab dia bapa saudara. Faham tak? Jadi tak boleh, kena wali hakim. Sepupu boleh kahwin tak? Sepupu boleh kahwin. Anak saudara, mak saudara tak boleh, sepupu boleh kahwin. Jadi nak guna wali bapa tak boleh lah, sebab bapa dia tu pak saudara. Macam tu. Jadi kena guna wali hakim. Boleh nah? Okey, seterusnya, syarat rukun nikah yang keempat iaitu 2 orang saksi. Kita kena ada, nak kahwin ni, ada bakal suami, bakal isteri, ada wali, ada 3 orang ni, kena ada bawa juga 2 orang saksi. Okey, apa yang dikatakan sebagai 2 orang saksi iaitu orang yang menyaksikan dan boleh mengesahkan akad nikah. Orang yang tengok, orang yang nampak, orang yang dengar, orang yang lihat, orang yang duduk bersama dan boleh sahkan. Sahkan ni maksudnya apa? Kata sah lah, ya, ya, sah, benar. Itu antara perkataan yang boleh mengesahkan akad nikah. Okey, syarat saksi iaitu, Ustaz buka semua sekali sebab senang ingat. Senang ingat. Islam lelaki baligh berakal. Tengok nombor 2. Perempuan boleh tak jadi saksi? Tak boleh. Baligh, budak-budak boleh jadi saksi tak? Tak boleh. Berakal, orang gila boleh jadi saksi tak? Tak boleh. Adil, yang tadi kita contoh tadi tu, yang tak adil boleh jadi saksi? Tak boleh. Pendengar yang baik ni, tengok tak apa nak dengar, tengok tak apa dengar jadi saksi? Tak boleh. Dia kena boleh dengar dengan baik. Test dulu kan, cakap dengan dia, dengar tak aku cakap ni? Apa dah aku cakap kan? Apa dah cakap, aku tak apa nak dengar. Bila dia kata lagu tu, taruh tepi tu, cari hok lebih baik pendengarannya. Mata boleh tengok dengan baik. Kalau pakai spek tak apalah. Kan, boleh tengok dengan baik lah maknanya tu. Itu syarat saksi. Dan yang keempat, yang ke-8, merdeka. Merdeka ni bukan hamba lah. Okey, boleh, cantik. Okey, lafaz akad nikah yakni sirah. Okey, kita masuk kepada maksud akad nikah, sirah. Kita mula dengan ijab dulu. Ijab ialah lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya. Ijab, perkataan, lafaz
yang disebut oleh wali atau wakilnya. Nah, wali tadi ni wali mujbir ataupun wali bukan mujbir, wali mujbir, ghairu mujbir, ini dinamakan sebagai wakil. Okey, yang menikahkan pasangan lelaki perempuan itu. Qabul ialah lafaz yang diucapkan oleh bakal suami atau wakilnya. Jadi ini maksud akad nikah, yang disebut sebagai sirah ijab dan qabul. Okey, kemudian kita tengok syarat lafaz akad nikah. Syarat lafaz akad nikah ini, yang pertama menggunakan lafaz kahwin atau nikah atau terjemahan yang tepat daripada kedua-duanya. Tak boleh duk berselindung, tak boleh nak orang kata nak guna double meaning, tak boleh. Dia kena sebut lafaz kahwin atau nikah atau terjemahan yang tepat daripada kedua-duanya. Ada lagi kan yang lain daripada tu? Kahwin, nikah, disatukan, contoh kan. Disatukan. Itu antaranya lah. Dengan aku satukan kamu, contoh ayat dia macam tu. Okey, pertama. Yang kedua, lafaz ijab dan kabul hendaklah jelas dan bukan secara kiasan. Jangan duk kias-kias, duk buat pick up line lah. Tak boleh, tak sah. Jadi kena jelas. Sebut orang kata dengan terperinci. Dengan terperinci lafaz ijab kabul itu. Okey, ijab kabul hendaklah berturutan dan tidak diselangi dengan perkataan lain. Maknanya ijab selesai terus dengan kabul. Jangan ijab kemudian kabul tu tahun depan. Contoh, ijab dah sebut dah ni, dah lafaz dah. Kabul tu selang 5 minit. Nampak pendek kan? Tapi tengah-tengah tu diselangi dengan perkataan lain. Contoh, aku nikahkan Dika dengan sekian. Wanti sat, si suami ni, yang bakal suami ni kata apa? Sakit tekuk lah, nak minum air sat beli. Contoh, tak sah. Dia kena berturutan dan tidak diselangi dengan perkataan lain. Maknanya kalau 5 minit tanpa berkata apa-apa, apa yang Ustaz baca, bila lepas daripada ijab kemudian kabul tu setelah 5 minit, contoh, tapi tak ada perkataan selain daripada perkataan ijab dan kabul itu, sah tak? Sah. Apa yang Ustaz baca lah. Kalau salah mohon betulkan lah. Maknanya selagi mana tidak ada perkataan lain antara ijab dan kabul tu, maka sahlah lafaz akad nikah. Tapi takkanlah ada yang sampai tunggu 5 minit kan nak buat apa. Jadi kemungkinan kebarangkalian akan ada perkataan lain tu ada. Jadi lepas ijab kabul je lah terus. Jangan duk buat sejarah dunia pula kan. Kabul setelah setengah jam, contoh. Kabul setengah 5 tahun, 5 minit, contoh lah macam tu, contoh. Macam tu kan. Jadi lafaz ijab kabul. Okey, yang keempat, lafaz akad nikah hendaklah berkuat kuasa serta merta kesannya. Maknanya lafaz akad nikah terus sah lepas daripada tu, terus jalan, terus sah suami isteri tu. Bukan lafaz akad nikah ijab dan kabul dia punya kuat kuasa dia tu malam tu, ataupun esok pagi, ataupun hari Jumaat ni, ataupun hari Merdeka, contoh. Dia buat macam tu pula. Kita lafaz akad nikah je, okey, tapi hanya jangan sentuh lagi. Jangan sentuh lagi, so isteri hang, contoh kan. Boleh sentuh bila? Hari kemerdekaan Malaysia. Tak boleh. Jadi akad nikah tu tak sah. Kalau jadi juga kena buat lain, terbatal. Yang keempat. Yang kelima, kelayakan wali dan bakal suami berkekalan sehingga selesai akad. Maknanya kelayakan wali ni, kalau dia bapa, dia punya title bapa tu kekal sampai habis akad. Contoh kan, kalau title dia apa, wali hakim, contoh, wali hakim kekal sampai habis akad. Selepas akad, habis selesai akad, ada orang mai bagi surat, kamu telah digugurkan daripada jabatan hakim, contoh. Waktu tu tak ada masalah dah, sebab akad dah selesai. Okey, bakal suami pula macam tu lah juga. Kan tadi ada syarat bakal suami kan, diketahui mai tanglah tu, apa nama tu, contohnya kan, baru tahu kata dia ni apa nama, bukan Islam, contoh kan, bukan Islam.
masa apa nama duk akad tu, maka duk salam tu kan, ini bukan Islam ni, maka batal lah akad tu. Okey, kekal sampai habis akad. Contoh lah. Okey, yang seterusnya iaitu yang keenam, tidak dibataskan dan tempoh masa. Ni duk sebut masa pula. Habis selesai semua akad nikah ni, kita 10 minit rehat lah. Contoh. Lepas tu baru kabul balik. Tak boleh. Okey, ini adalah syarat rukun nikah bagi akad nikah. Okey, lafaz akad nikah. Seterusnya, ni contoh dia baru keluar. Aku nikah ni, contoh ijab dan kabul ni. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku sekian nama. Ni orang Melayu lah. Sekian nama, dengan mas kahwinnya sekian. Terus dengan kabul si bakal suami ni pun, aku terima nikahnya anak perempuanmu nama sekian dengan mas kahwinnya sekian. Kalau ikut yang sebenarnya, apa nama lafaz ijab ni, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku pun cukup dah. Yang si apa bakal suami ni pun, aku terima nikahnya anak perempuanmu pun cukup dah. Kita ni kadang orang Melayu kan, aku terima nikahnya anak perempuanmu, tengok nama anak perempuan itu panjang, Zoski, contoh kan, orang Rusia contoh kan, nak sebut terbelit-belit lidah, silap sebut nama, ulang balik, nak sebut nama terbelit lidah sampai tak boleh nak sebut dengan betul. Maka sampai bila nak sah tu? Jadi kita ambil yang simple, ambil yang orang kata mudah kan, mudah. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, aku terima nikahnya anak perempuanmu. Selesai. Apa nama ni, saksi pun sah. Boleh lah. Okey. Seterusnya, spektrum ilmu. Contoh akad, lafaz akad yang tidak sah. Ni contoh lah. Ni contoh tadi ni. Lafaz akad nikah yang kesannya tertangguh pada masa hadapan. Ni tak sah. Contoh, wali melafazkan, apabila tiba bulan Ramadan, aku kahwinkan engkau dengan anak perempuanku. Maka bila ada masa hadapan, maka lafaz akad nikah tu tak sah. Lafaz taklid, wali melafazkan, sekiranya anak perempuanku berjaya dalam peperiksaan, aku kahwinkan engkau dengannya. Dia ada apa syarat tak? Lafaz taklid ni lafaz yang bersyarat. Ada berjaya anak perempuan dia dalam periksa, maka dia boleh kahwin. Tu tak sah. Lafaz akad nikah tu tak sah. Wali pengsan, lepas ijab, wali sebut dah, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Tak sempat lagi bakal suami ni nak melafazkan kabul, aku terima nikahnya, tak sempat lagi. Wali pengsan, maka lafaz akad nikah tadi tu terbatal. Terbatal maksudnya apa? Kena buat lain. Kalau nak nikah juga, buat lain semula balik. Tak boleh sambung. Kalau sambung tak sah. Okey, dapat, cantik. Seterusnya, perkara yang berkaitan dengan perkahwinan dalam Islam. Okey, ciri-ciri pemilihan calon suami isteri. Penghayatan agama yang baik semestinya. Okey, akhlak yang mulia, keturunan yang baik, sekufu. Sekufu ni apa? Sekali kita bincang. Pasangan yang sihat, sihat pun perlu juga, nak cari calon suami isteri, dan rupa paras yang baik. Kita kadang tengok yang pertama apa dia, rupa paras dulu kan. Rupa paras yang baik, barulah dia mai ke tengok seterusnya kan, agama dan sebagainya, harta kan, keturunan. Okey, tapi kita agama Nabi suruh kita untuk tengok yang pertama apa dia, agama dulu. Tengok daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, perempuan itu dikahwini tunkihul mar'atu li arba', lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fazfar bizatiddin taribat yadak. Perempuan itu dikahwini kerana 4 perkara, iaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan kerana agamanya. Maka pilihlah perempuan yang beragama, kamu akan mendapat kebaikan. Okey, lagi sekufu. Kufu ni bermakna persamaan taraf. Kufu ni maknanya sama taraf, laki dan perempuan, dari pelbagai aspek. Contoh, agama dan kesolehannya sama. Sama kufu. Maknanya kalau suami agama baik kan, isteri contoh, saya bagi contoh, isteri suka melakukan maksiat, contoh,
tak pakai tudung. Kufu tak? Tak berapa nak kufu. Tak berapa nak kufu. Suami jenis orang agama sikit, tapi isteri penyanyi dangdut, contoh. Kufu tak? Tak kufu. Dia kena sama. Okey. Itu kalau boleh kan, kalau jodoh nak buat macam mana kan, dah jodoh kan. Pekerjaan pun kena tengok pada kufunya. Okey, keturunan dan keilmuan. Ni boleh dah kamu faham, maknanya persamaan taraf lelaki dan perempuan. Okey, cantik. Seterusnya, perkara berkaitan dengan perkahwinan dalam Islam. Nak berkahwin, dia ada step dia. Dia ada cara dia. Bukan boleh nak pergi kahwin terus dengan anak dah orang. Dia ada kaedah dia. Yang pertama, merisik dan meminang. Pergi merisik dulu, pergi minang dulu. Apa yang dimaksudkan dengan merisik dan meminang ni? Okay, kita pergi dulu dengan merisik. Proses sebelum meminang. Bukan minang dulu baru merisik no. Merisik dulu baru minang. Merisik ni adalah proses sebelum meminang untuk mengenal pasti status bakal isteri. Macam orang kata duk buat soal selidik. Macam tu lah lebih kurang. Duk investigate, duk siasat lah. Maknanya suami isteri orang ke, dah ada calon ke, dah tunang orang ke, contoh status dia kan. Bila dah tahu status dia, dah orang kata dah yakin bahawa dia bukan isteri orang, bukan tunangan orang dan sebagainya, dah ada orang dan sebagainya, okey, barulah masuk minang. Itulah apa bangka kau, pelan-pelan lah kan. Minang ialah lamaran seorang lelaki untuk seorang perempuan. Lamaran seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan isteri menurut uruf setempat. Uruf ni apa? Kebiasaan setempat. Ada negara yang kalau minang ni dia hanya bagi cincinnya, contoh kan. Kalau Malaysia ni kan, kalau kita Melayu ni ada rombongan minang kan, bawa dengan tepak sirihnya, bawa dengan hantarannya, bawa dengan cincinnya kan, tanda jadi orang kata. Tak ada masalah menurut uruf setempat. Sah tak? Boleh. Jangan yang melanggar adat dan uruf, itu tak boleh. Dan syariat. Okey. Ni ustaz ni kata apa? Meminang boleh dilakukan dengan cara berterus terang seperti lafaz. Nak minang kita pi lafaz pun boleh dah. Kalau ikut tu, aku ingin mengahwinimu, atau kiasan seperti lafaz, saya ingin memetik bunga di taman. Sekarang ni expert lagi. Kan? Apa beza awak dengan bunga di taman? Contoh kan, ustaz pun ambil bunga di taman. Bunga di taman duduk dalam taman, awak duduk dalam hati saya. Contoh kan. Okey. Krik-krik sikit. Okey, seterusnya tadi kita faham lah. Hukum melihat perempuan yang hendak dipinang. Nak pinang, nak melamar ni, kena tengok juga perempuan. Boleh ke? Tak boleh. Sunat boleh. Nabi sarankan untuk kita tengok perempuan yang bakal kita kahwini, bakal kita pinang. Okey, tengok perempuan. Tapi ini anggota yang boleh dilihat saja. Tapak tangan kena tengok lah. Tengok tapak tangan kan, tengok muka. Jangan duk pi minta lebih pula, duk tengok nak tengok lengan lah kan, nak tengok tapak kaki lah. Tak boleh. Anggota yang harus dilihat ada dua, iaitu tapak tangan dan muka sahaja. Ini waktu nak pinang, masih tu lah. Pinang. Okey, tu minang tu merisik pi duk tengok bistigit kan. Minang tu boleh tengok muka, tapak tangan. Okey. Mahar pula. Okey, mahar adalah, kita tengok mahar. Ni antara benda yang bakal kita pelajari. Maksud mahar, hukum mahar, hukum menyebut mahar, kadar mahar, bentuk mahar. Kita pergi dulu dengan maksud mahar, iaitu pemberian yang bernilai atau berfaedah wajib diberikan oleh suami kepada isterinya dengan sebab akad nikah. Mahar adalah wajib. Saya kata contoh hukum mahar tu nah. Okey, jadi maksud dia adalah pemberian, hadiah, pemberian yang bernilai, bukan yang tak ada nilai, dan berfaedah, atau berfaedah, bernilai, berfaedah daripada suami kepada isterinya dengan sebab akad nikah. Hukumnya adalah wajib. Wajib.
Kalau tak bagi, sah dak akad nikah tu? Tak sah. Sah dak hubungan suami isteri? Tak sah. Okey. Jadi mahar adalah wajib, pemberian suami kepada isteri disebabkan akad nikah. Okey, hukum sebut mahar. Masa akad nikah tu dengan mas kahwin, orang kata mas kahwin kan. Waktu akad nikah tu, mas kahwin dengan mas kahwinnya sebanyak sekian. Tu panggil mahar lah tu. Ataupun dengan mas kahwinnya sebentuk cincin, ataupun maharnya sebentuk cincin, disebut dalam akad nikah. Sah ke tak? Boleh ke tak? Sunat. Nak sebut boleh, tak sebut pun tak apa. Okey, kadar mahar iaitu tidak mempunyai kadar yang tertentu dan tidak semestinya dalam bentuk tunai. Tidak ditetapkan. Kalau dia orang kata apa? Bernilai boleh. Berfaedah boleh. Tak semestinya dalam bentuk duit. Ada yang bagi dalam emas kan. Ni bentuk mahar ni apa dia? Satu yang bernilai, berfaedah, sah dijadikan mahar. Duit, emas, saham. Orang bagi saham pula kan. Quran kan. Tapi kena tunjuklah benda tu, nampak kan. Bagi apa lagi? Berbagai lagi lah. Ada yang bagi dalam bentuk bacaan surah, kan, tak ada masalah, berfaedah atau berfaedah. Okey, seterusnya walimatul urus. Walimatul urus ni apa? Kenduri kahwin. Walimatul urus ni kenduri kahwin. Maksud kenduri yang diadakan sempena perkahwinan. Kenduri kahwin lah, walimatul urus, kenduri kahwin. Hukumnya sunat muakkad. Apa maksud sunat muakkad? Sunat yang dituntut. Sunat yang dituntut. Kalau buat digalakkan. Tak buat boleh tak? Tak apa, tak ada masalah. Tapi dia sunat yang dituntut. Okey. Tujuan persyariatan ada 3. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala atas pernikahan perkahwinan yang didirikan. Okey. Merapatkan hubungan silaturahim, dan yang ketiga, menghebahkan perkahwinan. Itu fungsi dia. Perkahwinan untuk kepada masyarakat, untuk menghindarkan sebarang fitnah. Sebab tu orang buat kenduri kahwin untuk hebahkan perkahwinan itu. Anakku dah kahwin, contoh. Kalau tak buat kenduri kahwin, contohlah, orang nampak anak kita keluar dengan lelaki, keluar dengan perempuan. Orang kata ni apa ni, anak kawan orang kampung kita ni keluar berdua-duaan ni, naik kereta sama kan, naik motor sekali, contoh kan, pegang tangan pula. Padahal dia dah kahwin. Bila tak buat kenduri, orang tak tahu. Terpembuh dalam Facebook kan sekarang ni kan, boleh Facebook, Twitter, Insta dan sebagainya. Itu antara bentuk hebahan juga. Untuk sebab apa? Untuk elak fitnah saja sebenarnya. Okey. Seterusnya, hukum memenuhi undangan walimah, iaitulah fardu ain, wajib memenuhi undangan walimah. Orang jemput, kita kena penuhi undangan. Seperti mana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terlihat kesan sejenis bauan pada Abdul Rahman bin Auf. Maka baginda bertanya, apakah ini? Jawab Abdul Rahman, wahai Rasulullah, aku telah berkahwin dengan seorang perempuan, maharnya dengan emas seberat sebiji tamar. Sabda baginda, semoga Allah memberkatimu, buatlah kenduri walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Ini pensyariatan untuk mengadakan majlis walimatul urus. Okey. Spektor ilmu, adab walimatul urus. Kita pergi kenduri ataupun kita dapat jemputan, ataupun orang yang nak melakukan walimatul urus ni, ada adab dia. Yang pertama, tuan rumah tidak mengkhususkan jemputan kepada orang kaya saja. Dia duduk panggil orang kaya aja, orang miskin, orang yang pertengahan dia tak panggil. Jatuh standard. Contohlah kan, tak mahu nak panggil orang miskin, sebab ikut mai dengan pakaian tak elok, malu kami. Tak boleh. Itu telah melanggar syariat. Yang kedua, memenuhi jemputan pada hari pertama sahaja. Ni untuk orang yang menerima jemputan. Pi kenduri hari pertama saja. Kalau dia buat mungkin hari ada 2, hari ketiga, hari keempat, mungkin 5 hari kenduri ke, pi hari pertama. Ni muka dia tiap-tiap hari. Mungkin tu rumah tu buat 2-3 hari untuk nak meraihkan orang yang berbeza. Mungkin hari pertama untuk keluarga, hari kedua untuk kawan-kawan, hari ketiga untuk jiran. Contoh, ada juga orang buat kenduri gitu kan. Mungkin sebab rumah dia kecil kan, tempat tak luas dan sebagainya. Okey, ni hari pertama dia pi, hari kedua dia pi, hari ketiga dia pi. Siap bungkus lagi. Dia tahu dah hari pertama tu ada roti jala. Contoh. Hari kedua dia bawa tupperware. Dia tengok pula, oh hari ni ada air kacang. Esok pula dia bawa bekas ayam pula. Contoh.
Tak boleh lah. Ada. Kalau tuan rumah tak ada masalah, tak apalah kan. Tapi adab kita. Undangan tersebut untuk melahirkan kasih sayang dan merapatkan hubungan. Orang yang mengundang bukan seorang yang zalim atau diketahui memiliki harta yang haram. Orang yang mengundang juga kita kena tengok. Kalau dia orang yang zalim, orang yang suka buat kezaliman, kita jadi lebih. Tu dia contoh yang macam tu lah. Tak boleh lah. Maknanya kita nak meraihkan orang yang zalim, tahu harta haram kan, buat kenduri daripada harta haram, kita nak pergi ke makan? Tak boleh lah kan. Tidak terdapat perkara mungkar seperti minum arak atau pergaulan bebas lelaki dan perempuan. Ini adab yang terus yang perlu untuk kita ketahui. Wallahu alam. Panjang. Biasalah tu belajar. Sejam lebih kurang dalam pelajaran 12 perkahwinan. Selesai untuk pelajaran pada kali ini. Bagi unit pertama saja ni, memang agak-agak pertama saja. Lepas ni kita akan terus dengan unit yang kedua. Diteruskan bersama Ustaz Rohisham Abidin dalam pelajaran seterusnya. Terima kasih banyak-banyak kepada yang menonton pada kali ini. Jangan lupa like video, komen dan subscribe channel Rohisham Abidin. Moga-moga semua beroleh kebaikan manfaat bersama. Jazakumullah khairan katsira. Kita jumpa lagi. Wallahu ta'ala alam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.